Gambar tu dah saya ayat tu dah. Ikutlah anak kita ke apa lah. Mudah buat tu. Mula munafik tak kena ajar lah mu. Tak kena tu. Nah, kita lagi mana pun kena sabar. Itulah contoh daripada Allah SWT wi kepada kita. Nah, wi kepada kita. Manakah kita saat ni kena apa ni kemahlah diri kita terhadap pegangan kita dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Semoga kita jadi orang yang hati yang al-ajrad, hati yang bersih dan hati mukmin yang cuci. Hati mukmin yang cuci. Dalam Al-Quranul Karim kita dah dengar apa ni orang kata satu ayat Allah SWT letakkan sifat manusia itu tiga. Sana hati kita. Di dalam surah Fatir, ayat 22 Allah SWT firman kata, "Summa awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami telah beri mempersakai kitab kami saat ini, Al-Quranul Karim saat ini, kepada siapa yang kami telah pilihnya daripada hamba-hamba. Faminhum zalimun li nafsihi. Hamba-hamba ni mana tahu orang mukmin semua. Hamba saat ini Allah SWT sifat lagi mana? Faminhum zalimun li nafsihi. Ada yang orang tu beraga diri dia sendiri. Wa minhum muqtasidun, dan ada setengah tu dari antara dosa dengan pahala. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan setengah dan dari mereka saat ini yang mendahului segala kebaikan. Allahu akbar. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sini ayat ni beri apa? Beri tentang hati saat ni. Dari pekak manusianya ada hak zalim diri dia. Mana terduk dalam dosa. Lepas duduk dalam apa? Zalimul nafsi saat ni duduk dalam tak kena Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang keduanya muqtasid, mana terduk dalam iman dan dalam dosa, dalam nifaq. Fasabiqum bil khairat, hati yang nomor satu. Mendahului amalan baik kebaikan taat kepada Allah Taala, dialah yang dia semata-mata. Dia semata-mata sini. Jadi Allah SWT gambar kepada kita ni. Nak ayat kata kita kena jaga. Kerana apa? Dzalika huwal fadlul kabir. Orang boleh hati yang cuci, yang bersih saat ni dia, boleh mendahului segala amalan taat kepada Allah SWT mengikut apa yang diajarnya dan diajar oleh Nabi-Nya SAW. Maka itu adalah kelebihan yang paling besar sekali untuk kita. Kelebihan yang paling besar sekali untuk kita. Kita kena faham, apabila kita boleh kelebihan Allah SWT dalam diri kita, Allah SWT capuk dalam diri kita, kita boleh keberkatan. Apabila kita boleh keberkatan itu akan jadi berkah habis segala hidup kita. Berkat dalam hidup kita semuanya saat ini. Jadi balasan mereka ni apa? Jannatu adnin. Boleh syurga. Orang yang suci bersih saat ni balasan dia jannatu adnin yadkhulunaha. Syurga Adan yang mana mereka tu boleh masuknya, yang mana dia syurga saat itu berhiasi dengan gapo? Tali-tali daripada emas, tali tekuk daripada emas, daripada luk-luk, dan pakaian mereka itu daripada setera. Dan dalam syurga mereka ni boleh tempat indah sekali. Dalam hak itu baru boleh masuk dalam syurga orang mukmin saat ini. Wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan. Allahu akbar. Boleh masuk dalam syurga, siap dah. Dia masuk dalam yang kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tu boleh kesenangan dunia sikit je kita kata alhamdulillah, kita rasa suci dah. Sini ni Allah SWT kata mereka ni apabila masuk syurga dia kata alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami segala kepenatan, segala kesusahan, segala keletihan. Allahu Akbar. Inna Rabbana laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, Tuhan kami, Maha Pengampun dan lagi Syakurun, Maha Bersyukur. Jadi nak ayat kata, kita kalau boleh hati yang suci setara tu alhamdulillah. Sebab tu lah ni kita nak pilih jalan hidayah kita saat ni. Dan jalan kita nak pergi, nak bawa diri kita tu kepada jalan yang benar, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seterusnya dia kata, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Jadi ayat ni dia katakan, fi buyutin azinallah. Jadi dalam rumah Allah. Rumah Allah ni mana rumah Allah? Rumah Allah ni sini. Ni rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala suruh. Suruh apa? Suruh orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saninya anturfa. Pada ini nur hidayah. Tengok dia baca dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman, dia kata nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di mana? Di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadat menuji, mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Tengok rumah Allah SWT. Jadi nak ayat kata nur hidayah Allah SWT saat ni boleh mana? Tepat hal kita lah boleh terima saat ni. Allahu Akbar. Di rumah-rumah ibadat. Di rumah-rumah ibadat. Mata rumah ibadat Allah SWT besar sekali di atas permukaan bumi ini ialah al-masjid. Tu ialah al-masjid. Lepas tu tempat ibadat kita. Pak kita iktikaf dalam amalan kita. Bila jadi tempat ibadat tu, tempat kita sujud, tempat kita sembahyang dan tempat kita zikir, semua tu masuk dalam tu dalam belaka. Jadi dia katakan di sini nya anturfa'a aitubna au tu'azzam wa yuzkaru ismu wa yuzkara fiha ismuhu bis salati wal dzikri wal ilmi wa qira'atil Quran wal muradu bihal masajid. Tengok. Ni ahli tafsir kata. Jadi dia kata fi buyutin azinallah, dalam rumah yang mana Allah SWT suruh. Azina yang makna bukan izin tak, suruh. Izin makna tersunat gitu kita gila. Tuhan izin buat ibadat sini tak. Izin sini maksud kata suruh. Suruh apa? Suruh kita bina dan membesarkan, mengagungkan dan rumah itu saatnya dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sembahyang. Dengan zikir, dengan ilmu, mengaji apa gini dan baca Al-Quranul Karim. Yang maksud di sininya ialah al-masajid, ialah masjid-masjid. Fi buyutin sini kata masjid-masjid. Tu. Jadi nak ayat kata orang yang boleh jadi takdir kalam kalau kita ukur dengan ayat yang tepat tadi ni. Tafsir ni kata ana kamiskatin fi buyutin azinallahu an turfa. Yang kata seperti pelita duduk di dalam rumah yang mana Allah SWT suruh suruh apa? Suruh zikir kepadanya, suruh sebut namanya, maka didapati miskah saat ni, pelita saat ni dibandingkan sebagai orang mukmin. Jadi orang mukmin duduk dalam masjid saat ni seperti dengan pelita tu dah. Pelita yang berisi minyak zaitun tu dah. Kalau kita tak ambil lagi ayat ni sebagai contoh bagi kita hari ni, tak teruk benar. Dia benci kepada masjid dah tak sejid ni rugi. Kalau tengok pada ayat ni begini dah. Ayat Allah SWT contoh kata supaya orang mukmin duduk dalam masjid saat ni supaya miskah ni dah.
Miskah mana? Minyak zaitun saat ni yang tak hilang cahayanya. Tak kira matahari naik, tak kira matahari jatuh. Jatuh naik saat ni dia dah cerah situ. Manakah kita saat ni subuh pun di masjid, zuhur pun di masjid, asar pun di masjid, maghrib pun di masjid, isya pun di masjid. Tidak ada masa cahaya kita tu nak padam, nak mati, nak mabuh. Tu maksud dia. Jadi orang yang tak semari masjid saat ni, Allahu Akbar. Paling zalim diri dia. Zalim sungguh. Zalim diri dia saat ni, ruginya dia tu. Ibn Katsir mengatakan, lamma daraballahu ta'ala masal. Ketika Allah SWT beri contoh hati qalbul mu'min wa ma fihi minal huda wal ilmi, hati manusia tu dan apa yang ada dalamnya daripada hidayah, jalan-jalan hidayah dan ilmu, dan beri contoh dengan al-misbah, dengan pelita fi zujajati safiyah, pelita yang duduk di dalam kaca yang cerah cemerlang, al-mutawaqqidu bi zaitin tayyibin, yang mana dihidupkan cahaya itu daripada minyak yang cuci bersih juga, ialah minyak zaitun. Wa zalika qalqindili, masalah seperti pelita hak gantung tadi kita ayat tu, ia tu dicontohkan zikru mahalluha wahiyal masajid, ialah dibandingkan dengan pelita yang duduk di dalam sebuah masjid, seorang duduk dalam sebuah masjid, allati ahabbul biqa'i ila Allah, ialah sekasih-kasih tempat di permukaan bumi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekasih-kasih, sesuka-suka hati Allah SWT bagi tempat dalam bumi ini ialah masjid. Dalam bumi ini semua ni. Jadi yang kita bandingkan lagu ni saat ni, besarnya kita. Dan besarnya kita. Tu. Jadi nak ayat kata, contoh sini hati mukmin yang ada dalamnya hidayah dan ilmu. Kenapa tu? Hidayah dan ilmu tu. Ibn Katsir kata ada jalan hidayah dan ilmu. Anak tadi ada ilmu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah beribadat dengan gopoh-gapoh tak tahu mana dak. Beribadat dengan ilmu. Dengan hidayah yang Allah SWT beri. Dan dengan nur hidayah seandainya. Jadi dibandingkan dengan misbah duduk dalam masjid daripada minyak yang cuci bersih, duduk dalam kaca yang cuci dah pula boleh pacar sinar di rata. Allahu Akbar. Patut duduk di tempat yang mana sekasih-kasih bagi Allah SWT dalam permukaan bumi ni. Tempat hak sekasih-kasih ialah al-masajid. Wahia buyutihi, tempat saat ini ia buyutu allati yu'badu fiha wa yuwahhad, ialah rumah-rumahnya ialah yang disembah dalamnya dan ditauhidnya Allah SWT dalam itu, yang diasaskan Allah SWT di dalam itu. Wa ala hadha fa ka'anna Allah azza wa jalla afhamana anna mazannata wujud hadha an-naw' min an-nas alladhina wasafa Allah qulubahum bima wasafa hiya al-masajid allati amara Allah an tu'azzam. Nah, dia kata di sini seolah-olah kata Allah Subhanahu wa taala pahami kepada kita bahwasanya tempat yang mana ada jenis yang manusia seperti ini, yang ada bercahaya, yang bercemerlang saat ini, dan hati mereka saat itu bersih saat itu, gapo? Ialah orang yang duduk dalam masjid. Rumah saat itu, rumah tu masjid, yang mana Allah SWT suruh kita mengagungkannya, membesarkannya, mencucikannya daripada segala-galanya, mencucinya daripada kekotoran, mencucinya daripada buah dan mupak, mencucinya daripada kata-kata yang buruk, mencucinya daripada perbuatan-perbuatan yang menyalahi hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak sesuai dengan keadaan masjid. Ini adab masjid lah pula. Lah ni masjid lah ni masuk muzik lah ni.
gitar dong pakai jet boing 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 dalam masjid. Buat apa zikir?